Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus menonton video di channel Jejak Alam Bisri bersama dengan saya, Ustaz Tabib Ali. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Baru-baru ini hangat diperkatakan tentang isu Gunung Jerai. Apabila kita menyebut tentang Gunung Jerai, maka Gunung Jerai ini seperti juga gunung-gunung lain yang ada di seluruh muka bumi Allah ini. Di dalam Al-Quran, gunung disebut dalam beberapa ayat. Misalnya di dalam surah Al-Hajj, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya jikalau kami turunkan Al-Quran itu ke atas gunung, pastilah gunung itu akan hancur, musnah, disebabkan khusyuknya. Bahwasanya tujuan penciptaan gunung ini adalah untuk menetapkan muka bumi Allah ini. Dengan adanya gunung-gunung ini adalah pasak-pasak bumi. Dengan adanya gunung, makanya permukaan bumi ini menjadi stabil. Demikian Allah juga menyebut, apabila hari kiamat itu tiba, gunung-gunung yang menjadi pasak bumi ini akan dicabut, akan berterbangan seperti puing-puing debu di udara. Yakni gunung itu walaupun nampaknya kuat, hebat, bakal musnah apabila Allah berkehendak. Kalau kita lihat dalam sirah nabi-nabi yang terdahulu, Rasulullah SAW bertahanuk di Gua Hira. Nabi Musa alaihissalam juga pergi ke Gunung Tursina, yang merupakan satu perintah Allah kepada Nabi Musa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini syariat Nabi Musa alaihissalam. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW tidak perlu kita pergi ke gunung untuk kita beribadah. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, walaupun kita melihat secara logik ataupun secara mata kasarnya, setiap gunung itu di muka bumi Allah ni sama saja. Namun demikian, setiap gunung tersebut mempunyai sejarahnya ataupun historinya yang tersendiri. Dan sejarah itu menentukan bahawa gunung itu mempunyai keunikan-keunikan yang menjadi saksi bisu kepada sejarah ketamadunan manusia yang duduk di sekitar atau di sebuah tempat tersebut. Yang pelik, apabila Gunung Jerai telah dipolemikkan, kononnya terdapat orang-orang yang melakukan aktiviti pemujaan, khurafat dan syirik di sana. Ya, memang ada pengunjung-pengunjung seperti anda juga, saya juga, yang kadang kita pergi ke tempat-tempat tertentu di Gunung Jerai. Misalnya di sepanjang sungai sehinggalah ke batu kapal, air terjun. Di sana kita lihat ada kesan-kesan seperti lilin dan sebagainya. Namun demikian, ada kadang kita melihat kesan-kesan khurafat tersebut, makanya kita membuat satu pengitlakan secara terburu-buru. Apa itu pengitlakan, tuan-tuan? Pengitlakan itu satu rumusan secara menyeluruh, menggambarkan semua yang pergi ke Gunung Jerai ini melakukan aktiviti syirik dan khurafat. Mula-mulanya saya sebagai netizen juga, seperti anda juga, saya tengok dekat media sosial, apabila seorang hamba Allah yang apabila meletup isu Gunung Jerai ini, kemudian ada netizen membongkar bahawa di Perlis ada satu kumpulan NGO, One Center Perlis, telah melakukan kunjung ziarah ke rumah-rumah kuil atau rumah-rumah berhala. Jadi apabila isu tersebut dibangkitkan, kenapa pergi ke rumah ibadat non-Muslim? Katanya untuk berdakwah. Pergi ke kuil untuk berdakwah, tetapi kamu pergi ke Gunung Jerai nak melakukan khurafat. Kalau kita lihat jawapan untuk pergi ke rumah ibadat non-Muslim untuk menyampaikan dakwah adalah satu benda yang positif, menunjukkan aras berfikir yang tinggi. Ini kita bercakap tentang aras pemikiran. Tapi kenapa kamu membuat satu kenyataan, iaitu orang yang pergi ke Gunung Jerai nak melakukan khurafat? Ini yang saya sebutkan sebagai pengitlakan yang terburu-buru, membuat satu rumusan
dengan pemikiran yang dangkal bahawa semua orang yang pergi itu buat kepada khurafat. Kenapa kamu tidak boleh mendahului sangka baik sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam surah Hujurat, wahai orang beriman, jauhlah kamu sangka buruk. Kamu mengutamakan sangka buruk kamu pula, kamu berlawan dengan Al-Quran, lalu kamu membuat satu fitnah yang menggambarkan keseluruhan. Ini satu perbuatan yang sangat rendah aras pemikiran. Ada asatizah yang mengatakan apa yang ada di Gunung Jerai itu ada juga sama yang ada dekat bawah atau dekat tempat lain. Namun demikian, berbalik kepada apa yang saya sebut, setiap gunung mempunyai sejarahnya, arkeologi, ekologi, ekosistem, legenda masyarakat setempat, sejarah. Setiap yang saya sebutkan tadi itu termasuk di dalam bawah kajian sains sosial. Sains sosial adalah satu bidang ilmu yang telah diterima di semua pusat pengajian tinggi di seluruh dunia. Tidak timbul soal khurafat, tidak timbul soal kepercayaan tahyul dan sebagainya. Kenapa kamu semata-mata melihat orang pergi ke gunung nak melakukan khurafat, sedangkan Gunung Jerai itu sebuah pusat pelancongan berasaskan alam semula jadi? Apa yang ada di Gunung Jerai? Saya tak perlu nak hurai tuan di sini, anda boleh cari sendiri. Antaranya di sana ada batu saf, yang di mana batu saf itu berusia jutaan tahun. Kalau nak kata khurafat, ahli arkeologi dah lama dah pergi ke situ, berkampung di situ, buat kajian di situ. Di situ juga terdapat kesan peninggalan Syekh Abdullah Al-Qumairi, sama ada tapak masjidnya ataupun air telaga yang tidak pernah kering walaupun Kedah ataupun Malaysia dilanda kemarau besar-besaran. Jadi kalau kita lihat mereka nak memperincikan khurafat itu, ambil air nak mendapatkan berkah, boleh sembuh penyakit. Tolonglah, kamu jangan bersikap jumud sebagaimana orang yang minta nombor ekor itu bersikap jumud. Saya menyebut tentang konteks pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab apa orang tu dia minta nombor ekor dekat Gunung Jerai? Sebab dia beranggapan bahawa di Gunung Jerai tersebut ada orang-orang gaib ataupun ada makhluk-makhluk gaib yang boleh memberikan dia nombor, yang boleh memberikan kekayaan. Itu kepercayaan khurafat. Okey, jadi kita ni tuan-tuan, tengok orang ambil air nak jadikan air penawar, kita kata nampak, tengok orang tu ambil air sebab dia nak sembuh penyakit. Nampak? Kita pergi tanya orang yang ambil air tu, saudaraku yang dikasihi Allah, tujuan saudara ambil air ni untuk apa? Saya nak ambil berkat daripada air yang terpancar daripada doanya Syekh Abdullah Al-Qumairi. Orang-orang tersayang sakit dari saya sembuh pulih seperti sedia kala. Kalau kita tanya lagi, adakah air ini menyembuhkan? Tidak, air ini adalah sumber alam yang Allah kurniakan, yang mempunyai khasiat yang tersendiri. Yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, kalau kita lihat, kalau hamba Allah ni, saudara yang mengambil air ini, yang mandi di telaga Tok Syekh itu, memberi jawapan yang bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala perbuatan perilaku PL dia mengambil, mandi, mengambil wuduk, minum air tersebut adalah disandarkan kepada izin Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mengizinkan, Allah yang menjadikan air tersebut. Dan ditambah lagi orang itu membaca doa, membaca selawat. Makanya haram bagi kita untuk terus bersangka buruk bahawa dia melakukan khurafat. Lainlah kalau dia kata, air ni saya ambil, air ni yang menyembuhkan. Allah tak ada, memang air ni yang menyembuhkan. Makanya kita bolehlah hukum dia khurafat dan syirik. Mengapa kita tidak menggunakan metodologi berfikir rasional, bertanya dulu, bertabayun dulu sebelum kita menjatuhkan hukuman? Janganlah kamu nak menganggap semua orang pergi itu buat benda syirik. Ini menunjukkan aras berfikir dangkal. Dahlah dangkal, tak spesifik pula tu. Macam nak lepaskan kegeraman, kebencian kepada orang lain. Gunung Jerai yang jadi bangsa. Ramai orang pergi ke situ tuan-tuan. Di situ ada Jerai Hill Resort yang dimiliki oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, PKNK. Satu-satunya resort yang ada dekat Gunung Jerai tersebut. Berbayar, bukannya murah. Satu malam 400 lebih. Duduk di lereng bukit tuan-tuan.
Kalau kita nak kata khurafat syirik, orang pergi naik ke sana tu melakukan perbuatan syirik dan khurafat semuanya, makanya orang yang duduk kat Jerihi Resort tu terpalit sama ke? Ini perkara pemikiran, melambangkan pemikiran arah rendah yang sangat teruk. Kalau kita tengok di dalam bidang ekopelancongan, eko tu apa? Ekologi, yang berkaitan ekologi. Okey, apakah ekopelancongan ataupun ekoturism yang ada di negara kita? Bukan saya di Gunung Jerai, taman negara kita boleh katakan sebagai ekoturism. Taman Paya Bakau kita boleh sebut sebagai ekoturism. Banyak lagi lokasi-lokasi yang mana menjadi tumpuan para pelancong disebabkan tarikan alam sekitar, alam semula jadi yang terdapat di situ. Jadi adakah kita nak mengatakan semuanya pergi ke situ minta nombor ekor, buat benda khurafat dan syirik? Hal ini berkemungkinan berpunca daripada video TikTok oleh beberapa orang remaja yang berserban, yang bajunya tertulis Sallu ala Nabi, yang pergi ke Telaga Tok Syekh ambil wuduk, mandi, yang bermula daripada kaki naik ke atas itu petua, yang bermula pada kanan ke kiri itu sunnah Nabi. Makanya di manakah kamu nak mengatakan khurafatnya kalau takat mandi di telaga tersebut? Malahan remaja ni sama bangsa dengan kita orang Islam, orang Melayu, pergi ke situ, pergi ziarah yang dikatakan makam Syekh Abdul Akhumari dan para sahabatnya. Apa bida'ahnya pergi ziarah kubur? Lainlah kalau budak-budak ni semua tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi madrasah. Nampak macam pelajar madrasah, tuan-tuan. Dia tak pergi. Dia pergi ke situ saja sepanjang hidup dia. Umur dia katakan dah 30 tahun. 30 tahun dia pergi ke Gunung Jerai tu. Dia kata tak boleh tak pergi. Makanya bolehlah kita kata khurafat. Dia nak pergi sekali-sekala. Bila kata sekali-sekala, memang itu pun pelancongan. Namanya pelancongan. Pelancongan tidak termasuk bidang khurafat. Malahan pelancongan itu termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran yang di mana Allah menyuruh dan memerintahkan kita berjalan di muka bumi Allah ini, melihat kesan-kesan kekuasaan Allah, kesan-kesan kebinasan umat-umat terdahulu, yang pertama. Yang kedua, melihat keindahan alam ini, supaya yang ketiga, kita ingatlah bahawa alam yang ada yang Allah ciptakan ini melambangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan alam ini tidaklah sia-sia. Gunung Jerai, belajar geografi ke tak belajar? Gunung Jerai adalah gunung yang menjadi penanda arah kepada pelayar pada zaman dulu. Gunung Jerai juga menjadi saksi kepada dakwah Syekh Abdullah Al-Kumairi. Di atas itu ada tapak masjid, walaupun tidak dibuat, tetapi itu tapak masjid telah disahkan oleh para arkeologi dan para sejarawan. Tiba-tiba kita baca komen-komen netizen, orang pergi Gunung Jerai ni semua buat khurafat. Apa komen mereka? Contohnya dia kata, kita hapuskan sajalah Gunung Jerai tu, kita tutup sajalah Gunung Jerai tu, supaya bid'ah khurafat tak buat. Gunung Jerai ni sama juga yang berlaku dekat Pulau Besar. Orang buat khurafat, orang bayar nazar, orang bla 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 lah. Perkara yang tak ada kaitan dihubungkan, kemudian nak tutup, nak musnahkan. Kamu tu siapa? Tuhan ke yang pertama tahu hati orang? Yang kedua, kamu ni pemilik alam tu ke? Menjadi pusat pelancongan ekologi juga, tetapi dia ada tambahan dia, iaitu kita pergi melawat, bukan saja ekoturism, malah kita pergi ziarah ke makam Syekh Ismail. Saya terkejut juga apabila saya menonton ada hamba Allah ni, dia mengatakan kubur selain daripada kubur Nabi Muhammad SAW tidak dapat disahkan kebenaran adakah itu kuburnya asli ataupun tidak. Bila saya baca statement tu, tuan-tuan, bila saya baca kenyataan hamba Allah ni, saya termenung, tuan-tuan. Sebagai seorang yang pernah belajar dalam bidang pelancongan, makanya saya nak mengatakan kepada hamba Allah ni, kamu telah menunjukkan, pertama, kebodohan kamu. Yang kedua, kamu melanggar disiplin ilmu lain. Yang ketiga, apakah tujuan kamu? Kamu membuat kenyataan ini, kamu nak menarik orang untuk melakukan satu rumusan pemikiran ataupun ke arah satu pemikiran tertentu ke? Ataupun yang kita nampak hasil akhir atau natijah akhirnya adalah memusnahkan kesan-kesan sejarah seperti mana puak ni buat dulu dekat makam-makam isteri Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW.
disebabkan orang buat bid'ah dan khurafat, maka kita hancur dan musnahkan monumen-monumen bersejarah tersebut. Mustahillah sesebuah makam itu adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya. Hang tahu mana? Sesebuah makam, sesebuah monumen bersejarah pastilah akan dikonversikan dulu, akan dikaji dulu oleh pakar-pakar arkeologi. Jadi ahli arkeologi dia mempunyai cara tertentu untuk mengkaji batu tu, usia dia berapa. Ada dia punya makmalnya nak kaji batu nisan, jenis batu nisan tersebut. Misalnya di alam Melayu ada batu nisan Aceh, dibawa batu nisan Aceh ini oleh profesor, dikaji bidang batu nisan Aceh ini. Anda boleh baca tesis PhD Datuk Profesor Othman Yatim, dia mengkaji batu nisan Aceh. Jadi nak kata Prof ni kurafat ke? Kurafat lah, orang pergi kurafat minta nombor ekor dekat kubu-kubu lama, dekat kubu batu Aceh. Makanya kita hancur dan musnahkanlah, dan kita tutuplah bidang pelancongan, kita tutuplah bidang arkeologi yang melakukan konservasi ke atas makam-makam lama, kota-kota lama. Ni apa bentuk pemikiran ni, wahai hamba Allah? Kita tengok orang jumpa ni mayat Fir'aun pun, sanggup mereka korek, dia orang simpan, dia orang buat makmal yang besar, dia orang buat kajian. Padahal itu Fir'aun yang Allah laknat dalam Quran, yang Allah turunkan bala ke atas dia sebab dia nak membunuh ataupun mengejar Nabi Musa AS. Ini kita cakap tentang gunung jerai ataupun gunung-gunung yang terdapat di negara kita. Maksudnya setiap gunung ni ada sejarah, ada cerita dia yang berdasarkan legenda dan berdasarkan sejarah juga, yang di mana sejarah itu ada bukti-buktinya, dan bukti-bukti sejarah itu akan menentukan siapakah orang yang membuka kawasan itu, siapakah yang membina kerajaan situ, siapakah yang pernah berkuasa di situ, pada saat bilakah Islam pernah datang ke situ. Pendakwa Islam zaman dulu-dulu yang mana dialah bawa Islam datang ke tempat itu. Jadi kita nak cakap apa dalam hal ini? Kalau kita kata musnahkanlah makam tu, nampaknya macam khurafat. Dan kan yang atas pemikiran kamu, yang menjaga jasad atau mayat di dalam kubur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang jaga makam tu. Kenapa pemikiran kamu nak fikir si mayat dalam kubur? Sebenarnya yang khurafat tu kamu. Kalau kita mengatakan semua pengunjung yang pergi ke Gunung Jerai itu buat khurafat, yang khurafatnya kamu. Kalau kamu kata orang pergi ambil air nak sembuh, kan, ini semuanya khurafat, yang khurafatnya kamu. Kita tahu tentang konsep keberkatan dalam Islam. Daripada keberkatan itu ada konsep namanya bertabaruk. Itu ketika mengambil keberkatan bekas-bekas Nabi, Rasul, Aulia. Air, kenapa dia dinamakan sebagai telaga Tok Syekh? Sejarahnya panjang. Diringkaskan, sebenarnya telaga itu bukan dekat situ, telaga itu dekat atas. Jadi pihak berkuasa telah membina satu corong air supaya pengunjung senang mendapatkan air. Jadi kalau kita nak katakan khurafat, nak memusnahkan tempat itu, marahlah kepada kerajaan, kepada pihak berkuasa tempatan yang membina kawasan itu. Kenapa kamu nak memberi gambaran secara menyeluruh orang yang pergi Gunung Jerai ni semuanya sesat, bid'ah? Kegiatan kita dalam ekotourism ni banyak. Kita boleh menggunakan deria kita untuk menyentuh, meraba, merasa, menikmati. Kita tengok pelancong-pelancong luar negara, mereka sentuh batu-batu tu, mereka rasa air-air yang mengalir di sebelah batu, mereka meneliti, mereka ambil gambar. Kalau dia seorang saintis, dia akan ambil spesimen kulit-kulit kayu, cebisan-cebisan batu untuk dikaji. Itulah bidang-bidang ilmu yang di mana setiap bidang ni ada ahli dan pakarnya. Jadi kenapa kita nak kata tutuplah Gunung Jerai? Patutnya tangkap pelaku, bukan musnahkan tempat. Sebab tu ada berhala-berhala di sekitar, di keliling Makkah itu. Allah tak turun pun ayat maka musnahkanlah Makkah, musnahkanlah lembah Makkah ni, pindahlah tempat lain, pergi ke lembah yang lain, jangan duduk kat lembah Makkah dah sebab ada berhala. No, tidak ada pun Quran cakap macam itu. Tetapi disuruh supaya dimusnahkan bahala-bahala dekat situ.
Jadi samalah di konteks di Gunung Jerai. Kalau kita tahu ada orang buat khurafat dan syirik, ya saya pun setuju, pergi tangkap. Ada bukti kan, pergi tangkap. Ambil video, ambil gambar, ambil bahan-bahan bukti. Seperti mana dalam undang-undang sivil kita, memulakan bukti, evidence. Tapi kalau kita tak ada bukti, hanya sekadar melihat, kemudian kita menuduh remaja-remaja yang telah diviralkan ini, telah dikata, dikutuk, diberikan gambaran melakukan khurafat ni, dia boleh mengambil tindakan untuk membersihkan imej dia. Kalau dia nak ambil lah. Sebab orang-orang yang melakukan cerita-cerita ni paling tidak pun melakukan tindakan undang-undang supaya tidak ada orang yang menyebut tentang perkara ini menyebabkan maruah mereka jatuh. Bukankah kita menjaga harga diri dan maruah saudara kita se-Islam kita itu adalah juga dituntut? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Muslim yang mukmin yang baik itu adalah mereka yang menjaga lidahnya dan perbuatan daripada menyakiti saudara dan yang lain. Jadi kenapa nak bersuka buruk? Kenapa nak buat satu pengitlakan terburu-buru secara menyeluruh sampai mengatakan semua yang pergi itu syirik? Kami pergi kuil, okey, tak ada masalah. Kami pergi dakwah. Kalau betul pergi dakwah, awak tahu tak? Kalau kamu pergi jumpa orang yang ma'arif di dalam kepercayaan tertentu, apakah dakwah yang paling sesuai? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Bukannya kamu layan, meraih, seronok, bergembira, apa semua itu bukan termasuk dakwah lah. Tuan-tuan, bukan termasuk dakwah. Baca Quran balik. Bagaimanakah sikap kita yang seharusnya kepada saudara kita dengan lembut, manakala sikap kita kepada orang yang non-Muslim kafir itu ada lebih keras lagi. Jadi keras ni bukan bermaksud kita kena tumbuk dia, tendang dia. Bukan itu maksud saya. Maksud saya begini, dalam konteks orang Islam, iaitu kalau saudara kamu, saudara Islam, saudara se-Islam, cakap baik-baik, cakap elok-elok, jangan sangka buruk, pergi mesyuarat, pergi bertanya dari hati ke hati. Tapi masalahnya orang yang non-Muslim, yang dia ni adalah ketua bagi kepercayaan-kepercayaan lain daripada Islam tersebut, kamu boleh bagi hadiah lagi, kamu boleh bergambar dengan seronok lagi. Kenapa pula dengan pengunjung-pengunjung tu kamu tak boleh pergi tanya, pergi bagi hadiah, pergi berdakwah? Alangkah eloknya kalau kamu yang mengatakan khurafat ni, kamu pergi berdakwah kepada orang yang kamu pandang khurafat tu. Datang, jumpa, buat baik. Mana tahu dengan perbincangan kita ni antara orang yang kamu pandang khurafat itu, kan, kamu buka hati, kamu buka minda, kamu boleh faham, oh rupanya budak ni nak melancong saja. Oh rupanya budak ni ambil air tu, walaupun dia kata mengambil berkat, tapi dia bersandarkan kepada kekuasaan Allah yang mutlak mengizinkan kesembuhan ataupun hajat-hajat yang lain tercapai. Rupanya Allah disandarkan begitu. Nak perbaiki kepahaman ke apa ke, depan-depan. Kenapa nak buat secara media sosial, kemudian dikait-kaitkan dengan perkara yang lain? Netizen yang jahil, yang memakai akaun palsu ni pun mula bagi komen, samalah macam pulau besar kena dimusnahkan apa semua. Agaknya orang yang cakap ni dia tak pernah pergi Gunung Jerai, pulau besar, dia tak pernah pergi, ya. Sampai saya baca satu komen, dia kata apa, Gunung Jerai ni, gunung-gunung ni banyak hantu duduk, jin duduk. Ni khurafat apa ni netizen oi? Jin, setan, dia bukan nak duduk kat gunung je, dia boleh duduk dalam hati kamu, dia boleh duduk dalam darah kamu. Ini adalah hadis Nabi SAW. Malah dia boleh duduk dalam bilik air di rumah kamu. Jadi kenapa kamu ni cakap ni, kamu kata orang khurafat, tapi kamu pun khurafat jugalah, kan? Kata kat gunung-gunung banyak jin duduk. Kamu nampak ke? Mana dalil, mana nasnya? Tiada asalnya dalam agama berkata demikian. Kalau kita nak kiaskan dengan perbuatan Nabi menutup kubur dengan pelepah taman yang hijau, selagi pelepah itu tamar, maka dia akan beristighfar, berdoa kepada mayat di dalam kubur tersebut. Malahan hukum kita mencabut rumput di pusara-pusara itu dihukumkan haram bagi ulama. Apatah lagi pokok-pokok hijau yang merimbun di dalam hutan simpan Gunung Jerai, di Gunung Korbu, gunung-gunung lain, ataupun di hutan-hutan simpan di taman-taman negaranya lain. Itu namanya eko pelancongan. Jadi tuan-tuan, marilah kita meningkatkan aras pemikiran kita. Nak berdakwah, berdakwahlah.
Tapi janganlah sangka buruk pada orang, pada saudara seagama kita. Allah Maha melihat apa yang ada dalam hati kita. Niat kita tu sebenarnya apa? Adakah niat kita nak memalukan, ataupun adakah niat kita nak sengaja nak cari isu, ataupun adakah kita menggunakan isu ni untuk kita menyindir orang lain kita tak setuju? Tolonglah bersikap teliti. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu di akhirat nanti ada yaumul hisab. Allah akan kira setiap apa yang kita buat, sebesar zarah pun. Jadi beringat-ingatlah, berpada-padalah dalam kita bersangka kepada saudara kita. Cukup sekali itu tuan-tuan dan puan-puan. Apapun yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kekurangan saya sendiri. Kesimpulan daripada video ini adalah Gunung Jerai sebagai ekotourism terus berlangsung. Itu tidak ada apa-apa yang boleh menghalang untuk orang pergi ke sana. Apatah lagi ada Jerai Resort, ada resort di sana, kita boleh duduk, dan kita boleh duduk di dalam resort yang dikelilingi oleh hutan simpan yang tidak tercemar dengan pembangunan. Syukur, alhamdulillah wa syukurillah. Dan kita boleh menikmati udara yang segar. Allah jadikan, Tuhan jadikan untuk kita ni tuan-tuan. Terus, jadi orang yang berkhurafat syirik tu, tangkaplah mereka. Jangan jadikan ni isu yang di-viral, kemudian menganggap orang semua yang pergi ke Gunung Jerai itu sesat, bid'ah, syirik. Kita telah melanggar firman Allah yang menyebut, wahai orang yang beriman, jauhilah kamu sangka buruk. Sesungguhnya sebahagian sangka buruk itu adalah dosa tidak benar. Setakat itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang baik dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.